بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Di atas limpah kurnia-Nya dapatlah kita sama-sama pada malam ini berkumpul, berada dalam surau yang kita cintai ini, untuk menambah sedikit, bukan sedikitlah, sebanyak yang mungkin sebagai bekalan kita ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi ni untuk tahun 2022. Menyambut 2022 ni lah saya masuk ni. Habis bulan 1, masuk bulan 2. Berjalan jelek, tak ada pula sebulan kita. Masuk bulan 4, teruslah puasa. Kau ada kuliah juga ni, puasa ni. InsyaAllah ada subuh lah adanya pun. Lepas tu habis dah kita nya. Kalau lepas maghrib tu. Kita sambung kepada kuliah kita, iaitu di bawah tafsir murajaah ayat surah Al-Mutaffifin. Ayat yang terakhir yang saya baca pada tahun lepas lah. Bukan pada minggu, pada tahun lepas. Pada tahun lepas tersebut, saya nak ingatkan pada ayat yang ke-7 hingga 17. Ayat yang ke-7 hingga 17 kita dah masuk kepada nak menceritakan tentang Sijjin di situ. Sijjin, yang mana ia adalah kitab catatan amalan golongan-golongan mana? Golongan yang keji. Allah sangat keji kepada mereka ini. Siapa mereka tersebut? Orang yang menipu dalam timbangan, orang yang menjual, orang yang membuat penjualan, tak kisah penjualan apa, tetapi menipu dalam timbangan tersebut. Maka dalam ayat ini, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Saya tinggalkan ayat tersebut, kita pergi kepada ayat yang ke-8, wa ma adraka ma sijjin. Maka di situ, wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Allah mempersoalkan pada ayat tersebut, itu dia tanya kita, tahukah kamu apakah sijjin tersebut? Maka dan apakah jalan yang membolehkan kamu mengetahui apakah sijjin itu? Allah Subhanahu wa taala sedang bercakap dengan orang-orang yang berdosa. Siapa yang berdosa di situ? Iaitu orang yang menipu dalam timbangan tersebut. Okey. Mereka ditakutkan dengan penjara yang akan menempatkan mereka. Ni. Maka kita marqum, oleh kerana kita takkan tahu bagaimana dan apakah sijjin itu, maka Allah terangkan di sini. Ayat yang ke-9 Allah terangkan sijjin tersebut. Kitabun marqum, ialah kitab yang bertulis. Dulu kita dalam surah Al-Infitar, dalam surah Abasa, dalam surah An-Naba menceritakan beberapa perkara-perkara ataupun perkara-perkara yang akan berlaku semasa hari kiamat nanti. Maka hari ini setiap orang tersebut ada kitab. Kitab tersebut yang mana apa-apa amalan kita yang kita buat atas muka bumi ini, atas dunia ini, sama ada baik sama ada buruk, maka dicatat semuanya. Tak ada satu pun tertinggal. Jangan kita rasa, oh malaikat tak ada cantik aku ni, buat ni. Sekejap je aku buat ni, tak ada cantik dia. Kata kita. Tapi hak sebenarnya
walau sekecil mana pun kita buat, maka dicatat oleh Allah, oleh para malaikat tersebut. Maka kitab marqum di sini ialah kitab yang tertulis. Ianya adalah buku yang ditulis, yang mana marqum di situ bermaksud tulisan yang kuat yang tidak boleh dipadam lagi. Kalau kita hari ini maksudnya apabila tulisan tersebut dicatat, maksudnya perkara-perkara yang dicatat tersebut, tulisan yang ditulis tersebut tidak boleh dipadam. Kalau dalam bahasa kita guna kalimah rekod, catat, bukan catatlah, rakam ataupun rekod dalam bahasa orang putih kita ini. Kita ambil ini macam cukup kering, tapi boleh padam lagi ini, boleh edit lagi dengan dunia kita hari ini. Tetapi apa yang Allah buat hari ini, buku tersebut tidak boleh dipadam. Jangan pula kita aku nak suruh malaikat padam ni, salah buat tadi. Bukan begitu. Maksudnya kalau kita salah buat, ada cara dia. Ia juga macam disulam ataupun dipahat pada batu. Kalau sudah ditulis, bukan boleh dipadam lagi, macam kita padam dengan getah pemadam lah, dengan air ataupun sebagainya, ataupun liquid paper kita hari ini kita guna banyak. Ianya adalah sesuatu yang sudah tetap dan sudah dirakam dan tersimpan kemas. Ianya tidak akan dilupakan dan tidak akan dipadam lagi sampai bila-bila. Mereka yang namanya sudah tertulis di situ sebenarnya tunggu mati untuk dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka. Okey. Oleh itu, sijin itu mengandungi nama siapa? Dalam sijin tersebut, iaitu nama siapakah yang ada di situ? Maka dalam kitab sijin tersebut iaitu ahli-ahli neraka sahaja yang ada. Dengan betul. Maksudnya pada ayat ini iaitu wa ma adraka ma sijin, kitab yang disebutkan sijin ini adalah nama-nama hanya ahli-ahli neraka sahaja. Siapa yang masuk ahli neraka tadi? Salah satunya iaitu orang yang menipu dalam timbangan. Salah satunya. Yang ni Allah sangat murka kepada golongan ini. Maka nama-nama tersebut iaitu semua amalan-amalan ahli neraka sahaja yang duduk dalam kitab tersebut. Wailun yawma idzin lil mukazzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat ni kita pernah dengar dalam surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Infitar. Dalam surah Al-Infitar iaitu ayat yang ke-9. Kalla bal tukazzibuna biddin. Kalau kita buka surah Al-Infitar yang sebelum ini, saya pernah tafsir, iaitu ayat yang ke-9, kalla bal tukazzibuna biddin. Pada surah Al-Mutaffifin, wailun yawma idzin lil mukazzibin. Kalau kita dengar tak berapa nak cam. Saya baca sekali lagi pada ayat Mutaffifin, wailun yawma idzin lil mukazzibin, ayat yang ke-10. Betul? Betul tak? Mana tengoklah. Kau takut salah pula. Betul, ayat ke-10 tu wailun yawma idzin lil mukazzibin. Dalam surah Al-Infitar, iaitu ayat yang ke-9, kalla bal tukazzibuna biddin. Apa Allah nak cerita dalam ayat ini? Iaitu kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yang mana mereka telah mendustakan agama dan hari pembalasan. Di sini puak-puak kafir ini, puak-puak yang ahli neraka tadi yang disebut tadi, mereka ini mendustakan iaitu hari pembalasan. Yang mana pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Mereka ni kata tak ada pembalasan tersebut. Maksud mendustakan itu secara ringkasnya mereka tidak percayalah. Tak percaya, mereka kata orang yang menyampaikan tentang agama itu berdusta, nipu rangan belaka. Contoh saya bagi yang cerita. Maksudnya kita ada maksud selepas kita mati nanti, di hujung nanti pada yaumul ba'si, hari dibangkitkan, maka kita akan ada iaitu hari pembalasan. Dia pun adalah setengah kita kata tak percaya Ustaz, tak ada pun. Kita mati-mati dulu. Inilah orang dia ni. Yang Allah nak sebut ni wailun yawma idzin lil mukazzibin, orang yang mendustakan, iaitu hari yang mendustakan apa dia tadi? Hari pembalasan. Sama juga pada ayat surah Al-Infitar, kalla bal tukazzibuna biddin, bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan tersebut. Dalam surah apa? Surah Al-Infitar. Ayatnya sama. Cuma nak dijelaskan pada ayat surah Al-Mutaffifin ini, apakah yang mereka nak dusta sangat-sangat ni? Allah tanya pula,
Apakah yang mereka nak dustakan sangat ni? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Pada ayat yang ke-11, alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jelas di situ. Allah dah sebut dah. Mereka ni siapa? Mereka ini yang mendustakan yaumiddin, iaitu hari pembalasan. Ayat ini lebih kurang sama tadi dengan surah Al-Infitar. Mereka yang mendustakan hari pembalasan, maksudnya mereka tidak percaya yang mereka akan dibangkitkan. Inilah yang menyebabkan apa? Mereka tidak takut langsung untuk menipu orang lain tadi. Tu yang jadi tak takut tu. Semakin berani sebab dah letak dalam diri dia tidak ada pembalasan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mula-mula start sikit je, lepas tu banyak dah buat. Okey. Mula-mula belajar je nipu dalam timbangan tersebut. Dah seronok, dapat untung lebih, maka dah jadi tabiat dah dia. Sebab mereka tidak percaya bahawa akan ada hari kebangkitan semula dan segala perbuatan mereka akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya nampak kehidupan di dunia sahaja dan mereka mahu dunia mereka untung sahaja pada waktu itu. Pada sekarang, pada waktu ini. Dia duduk di dunia ni, dia nak untung kerjaan dia. Dia tak fikir dah ada pembalasan tersebut. Dan kerana pemahaman beginilah yang menyebabkan kehidupan pok-pok yang menipu dalam timbangan ini menjadi seronok di atas dunia. Harap-harap tak ada dapat kita ni, ada ke? Tak ada tau. Ada. Biasa duduk di Amerika ni. Ada dapat kita. Takut jual pohon pelang ke? Ada jari-jari tak jumpa. Dia kata mantah tak jumpa rasa. Kalau jumpa ni memang ahli neraka dia. Tu terang. Bukan saya yang lebong ni. Tuhan yang cerita. Orang yang menipu dalam timbangan ni memang Allah jelas dah sebut. Dia ini adalah ahli neraka yang tertulis dalam kitab apa? Sijjin tadi. Okey. Ayat ini lebih kurang sama dengan surah Infitar tadi saya dah sebutnya, dan kerana itulah ayat Al-Quran berkali-kali mengingatkan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan berkali-kali kerana apa? Kerana manusia ini selalu lupa. Sebab itulah kita jumpa lebih kurang ayat yang sama saja Allah nak ceritakan kepada kita. Jadi apabila mereka baca Al-Quran, mereka teringat. Tetapi apabila sibuk dengan dunia, pok-pok yang menipu ni, mereka lupa balik sebab dunia yang mereka nampak jelas depan mata mereka. Oleh itu benda yang manusia selalu lupa, yang Allah ulang dan ulangi lagi. Inilah yang Allah sentiasa ulang, yang inilah manusia yang sentiasa lupa. Yang seterusnya, ayat yang ke-12, siapa yang menolaknya ni? Siapa yang menolak ni? Maka Allah sebut wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, wa ma yukazzibu bihi, melainkan apa? Setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Orang ni sangat-sangat melampaui batas. Jadi ada dua sifat orang yang disebut dalam ayat tersebut. Pertama sekali apa dia? Iaitu mu'tadin. Kalimah mu'tadin di situ. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalimah mu'tadin di situ iaitu bermaksud melampau. Iaitu mereka yang mana melampaui dari segi apa? Dari segi hak-hak orang lain. Melampaui tadi dari segi mengambil hak-hak orang lain. Itu yang dimaksudkan di sini, mu'tadin. Mungkin pada pertama kali mereka buat, mereka rasa bersalah. Mula-mula dia buat tersebut, dia tipu, rasa bersalah. Rasa bersalah pada diri dia. Kerana berlawanan dengan fitrah manusia. Kita hari ni tiba-tiba kita buat, rasa macam salah pula aku. Orang tu dah pergi jauh dah. Kita dah ambil hak orang tadi. Maka baru mikir, rasa bersalah. Tetapi bila sudah lama buat berkali-kali, sudah tidak rasa apa-apa lagi. Yang ni menjadi masalah pada kita. Bila kita dah buat sekali rasa bersalah, tak apa lagi. Tapi bila dah buat banyak kali, kita dah rasa macam tak ada rasa apa-apa dah. Sini Allah nak sebutnya apa dia? Iaitu beginilah yang dilakukan oleh siapa? Para penzalim. Penzalim tadi orang yang menipu dalam timbangan tersebut. Tidak kira sama ada mereka tadi siapa? Ketua syarikat, ketua negara ataupun ketua keluarga. Mereka ni akan bertindak zalim kepada orang yang duduk di bawah mereka. Betul tak betul? Betul.
Bila kita ni ada kuasa, kita bertindak secara melampau, yang ini menjadi masalah. Maka tidak memenuhi hak-hak yang lain, hak-hak yang lain orang di bawah tersebut. Sebagai ketua keluarga tidak memenuhi dalam keluarga. Sebagai ketua kampung JKKKK, berapa K dah tahu tu? Tak ada sini. Topak kita lain. Topak kita memang bagus. Sebut je masalah tu tak pergi. Ada masalah dia pergi juga. Dia pergi cari masalah tersebut. Tu orang bagus kita, topak kita. Macam mana slow sikit. Pak mana tu? Takut hari ni lepas belaka kan. Makan minum kita. Ia juga boleh bermaksud melampau dari segi apa dia? Dari segi akidah. Dari segi akidah. Mana dari segi akidah tersebut? Iaitu tidak menjaga tentang tauhid. Ada buat perkara syirik. Itu memang bersalah besar. Kerana kalau akidah ada masalah pada diri tersebut, dalam kehidupan mereka pun tetap ada masalah. Ini paling maksudnya punca tadi. Kalau akidah tu memang dah tak molek, maka kok mana-mana hidup pun tak akan molek. Itu ya. Okay. Mereka akan jadi orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan hukum kemanusiaan tersebut. Jadi kebaikan di dunia bermula dengan kita menjaga akidah kita. Kebaikan di atas dunia ni kita bermulanya jaga akidah kita, barulah pergi kepada ibadat seterusnya. Kalimah asim yang di belakang selepas muqtadin tersebut, muqtadin asim. Kalimah asim tersebut selalunya diterjemahkan sebagai orang yang membuat dosa. Asim tersebut iaitu orang yang membuat dosa. Tetapi apakah maksud yang lebih tepat lagi? Ianya adalah mereka yang tidak boleh hendak buat benda baik. Di sini. Orang yang tak boleh duduk. Tak boleh duduk tadi nak buat benda baik, rasa nak buat benda baik tu tak ada pada dia. Itu yang menjadi itu yang boleh digunakan kepada kalimah asim di sini. Dia tidak rasa selesa hendak buat perkara-perkara yang baik. Ini berbeza dengan orang yang normal. Kalau kita ni kalau rasa sehari tak buat benda baik, rasa macam jaga dah. Ke memang hidup kita buat benda jahat je kejap. Lepas judi. Lepas tu pergi baham minum arak pula. Gitu lah. Dok rasa. Dok. Habis terik pun sekali buat jahat tu. Jahatnya apa ini? Jahat sebab apa? Lepas apa rumah orang. Contoh bukan sini, tempat lain. Jadi di sini orang yang dia rasa nak buat benda baik tersebut susah. Di sini asim tersebut. Walaupun diterjemahkan di situ orang yang melakukan dosa. Kerana ada orang yang buat salah tetapi ada yang buat baik. Ni kita biasa ni. Dalam masa yang sama kita buat baik. Tiba-tiba selit pula ada buat benda jahat. Itu kebiasaan. Apabila kita duduk dalam keadaan begitu, itu normal. Normal tadi apabila kita dah rasa kita buat jahat tadi, maka tempat kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah nak cerita ni, dia tidak ada pun satu buat benda baik. Dia duduk dalam buat jahat je kerjaan dia. Itu yang disebutkan asim di sini. Hati orang yang asim, yang melakukan dosa ini, yang sentiasa duduk buat jahat ini, yang mana rasa berat untuk buat benda-benda yang baik, dia hanya duduk dibuat hanya untuk seronok buat benda-benda yang jahat sahaja. Orang yang jenis asim ini amat teruk sekali. Allah sebut amat teruk sekali. Sampai tidak mahu buat benda-benda yang baik. Ni sampai tahap kritikal dah ni. Rasa macam nak buat benda baik itu tak ada pada dia. Mereka ini menolak Al-Quran. Terus tolak Al-Quran. Tidak ada dah pada mereka. Dan kalau sudah jadi asing, maknanya dia sudah pekat dan tetap sebagai seorang yang buat jahat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang sebut jenis orang yang paling teruk ni. Ni orang yang Allah nak sebut ni. Oleh kerana mereka itu teruk sangat, lihat apa yang mereka sanggup kata. Apa yang mereka nak kata? Maksudnya Allah dah sebut dah sini. Mereka ni bila dah tak boleh nak buat dah benda baik, maka apa yang mereka akan kata selepas pada tu? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada mereka yang tak boleh nak buat benda baik tadi, mereka berkata, mereka yang buat dosa tadi, apa dia kata? Qala asatirul awwalin. Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Berat dah. Dia kata apa?
Contoh hari ni saya mari mengajar. Ustaz lebong belaka tu. Nipu bangang. Dia buat lawak belaka. Dia kata gitu, inilah yang Allah nak sebut dalam ayat ni. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, kalau kita dah ada duduk situ, minta jauh, nauzubillah. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari wahyu kitab, mereka akan berkata ini adalah dongengan orang-orang dahulu kala sahaja. Mereka kata apa? Ayat-ayat itu adalah cerita-cerita dongeng sahaja dan orang tidak percaya cerita dongeng ni. Orang tak percaya. Mereka kata orang yang bodoh sahaja yang percaya kisah-kisah dongeng ini. Jadi mereka juga mempermain-mainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mereka sanggup pula mengejek-ngejek orang yang membacakan Al-Quran kepada mereka sebagai orang bodoh kerana boleh percaya kepada macam-macam tu. Dia kata duduk baca Quran, duduk tafsir Al-Quran, duduk faham Al-Quran, bodoh je kita. Tu dia kata. Ni tidak adalah pada tempat kita ni. Maka ayat yang seterusnya Allah nak nyatakan apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa mereka tadi jadi begitu. Apa jadi begitu tu? Apa ni? Maka Allah sebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pada ayat yang ke-14 tersebut, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Apabila tutup hati kita ni, memang tak ada satu lah. Sebab apa? Kalimah kalla di situ Allah nak nyatakan apa dalam ayat ini? Kita jumpa banyak kali dah kalla ni. Maka Allah nak nyatakan apa kalla di sini? Menidakkan perbuatan mereka tersebut, apa yang mereka lakukan itu bukanlah kebaikan. Maka berhentilah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat tersebut. Kerana perbuatan buruk mereka itu akan diletakkan ron. Ada kalimah ron di situ. Kalla bal rana. Ada tak dalam ayat tu? Kalla bal rana. Yang mana rona di situ diterjemahkan sebagai karat. Haji kenal karat apa dia? Karat. Kereta buruk, kereta. Kita jemur ke panas tu, hujan panas, jadi macam mana kereta? Karat nama dia. Karat. Bukan karat nak giga tu. Kan bahas karat tu. Letih dah. Kalau nak paling senang, keruk lah, keruk. Betul keruk kan? Koli yang keruk tu. Biasa kita duduk koi lama-lama hangi, keruk. Tapi nak memahami sini, iaitu karat di sini pada hati mereka tersebut. Bagaimana adanya karat tersebut? Digunakan istilah sini karat. Dan kekotoran karat itu akan menutup hati-hati mereka apabila sudah banyak. Okey, akhirnya sampai hati mereka tadi jadi macam mana? Gelap, teguh dan tidak boleh terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni paling kita takut ni. Yang mana Ibnu Jarir, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah telah meriwayatkan melalui berbagai jalur daripada Muhammad Ibnu Ajlan dari Al-Qahqah dan Ibnu Hakim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak disebutkan di sini iaitu innal 'abda idza aznaba zamban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi fa in taba minha sukila qalbuhu wa in zada zadat. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Sesungguhnya apabila seseorang hamba melakukan satu dosa, kita ini, apabila seseorang hamba tersebut melakukan satu dosa, tak kira dosa apa, asalkan dosa, satu dosa kita buat, maka terjadilah satu titik hitam di atas hatinya. Jika dia bertaubat, titik hitam itu dibersihkan. Dari hatinya. Sebaliknya, jika dia menambahkan dosa tersebut, tambah dosa yang kedua, bertambahlah titik hitam itu. Yang ini saya selalulah bawa kepada pelajar. Kita hari ini ibaratnya kain putih. Maksudnya kain putih tak comel hati kita.
Selal kain putih kertas A4 tu, yang putih tersebut, kita pun buat dosa. Ambil dawak marker hitam ni, lebar satu titik. Tak nampak lagi dah titik dah. Tak nampak lagi satu titik tu. Tak nampak lagi. Kita pun tambah lagi satu dosa lagi, tambah pula satu titik. Berpuluh-puluh titik duduk di kertas tersebut. Comel tak comel kertas? Tu. Buatlah macam mana, corok macam mana pun. Tu. Itulah ibaratnya hati kita tadi. Apabila banyaknya titik-titik hitam tadi melekat pada hati kita, maka jadi macam mana? Dia jadi makin gelap, makin gelap, makin gelap. Akhir sekali susah nak menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang tanya, "Ustaz, apalah? Pergi masjid dah, tapi buat jahat juga. Buat jahat juga. Kok mana buat jahat? Orang pergi masjid jangan buat jahat. Jahat Ustaz. Dia keluar masjid dia ngopak lah, ngopak ikut dah. Jahat tu." Oh memang jahat tu. Dah kita yang jolok dia. Cuba kita ni ngopak dah ni, tak boleh. Cuba kita berhentikan tu. Betul tak? Ni kita betul aku tahu ke? Memang betul. Betul. Kita pun nambah lagi. Kita pun nambah juga. Itu yang menyebabkan ni tak berlaku yang muslimat sini bagus ni. Yang sebelah bini kita memang bagus. Tapi kalau tempat lain, bukan keluar surga je. Duduk dalam surga tu dah. Menambah dah dosa dia. Itu yang bagi kita paling takut sekali. Hari ini insya-Allah kita sama-sama minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita tadi tersadah, bukan tersadah, memang buat dosa. Jalan yang disebut dalam hadis ini, bagaimana kita nak hilangkan titik hitam tersebut, iaitu dengan bertaubat. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Bagaimana Imam Al-Ghazali ini menyebut, iaitu sebelum kita nak tidur tersebut, kita nak tidur, malakala kita balik, kita pun nak lelak nak tidur. Apa Imam Al-Ghazali sebut, iaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Bukan hisap botol susu jangan kalau usah kata hisap, dia pun balik hisap botol susu. Bukan begitu. Hisap tadi muhasabah. Sebelum kita nak pejam mata kita malakala, kita pun fikir balik, benda aku buat pagi tadi. Bangun pagi, kugeng. Allahu Akbar. Aku kayak nak kaji tadi. Contohlah. Ngopak kaji. Macam-macam lah kita buat. Kita muhasabah balik start daripada pagi sampai kita nak celak mata tersebut. Ingat saya pernah sebut dulu pada kuliah-kuliah yang sebelum ini, dosa kita ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana jika dosa kita tadi melibat dengan Allah, maka Allah akan ampunkan. Tetapi selagi kita tadi berdosa dengan siapa? Manusia. Orang ni paling takut sekali. Caranya macam mana? Kita kena cari manusia itu. Sampai jumpa. Allah minta maaf dah semalam hamba tadi mengupak demo, minta maaf banyak. Maka itulah jalan yang paling baik. Maksudnya kita tadi, sebab itulah yang banyak tersangkut tadi dosa kita dengan siapa? Dengan manusia. Hak ni lah yang Allah marah ni. Orang yang mengambil hak orang ni, menipu timbangan, dia dengan siapa? Dengan Allah ke dengan manusia? Dengan manusia. Dia tak jumpa dengan orang tu. Orang tu pas mana dah? Daripada Singapura, daripada Brunei, mari beli dengan dia. Dia buat kain nak begitu. Tak jumpa orang tu sampai mati. Sebab tu Allah kata, orang ini duduk mana? Sijjin, ahli neraka. Orang yang menipu dalam timbangan tersebut. Maka kita pergi ayat yang seterusnya, iaitu diwakalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kita kena mengelakkanlah diri kita tadi daripada melakukan dosa, supaya hati kita tadi tidak menjadi gelap dan menjadi hitam. Boleh hitam tak apa, jaga hati. Apa bukan kata ke topak kita, guru kita. Ayat yang ke-15. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup daripada Tuhan mereka. Hati mereka ni benar-benar tertutup. Maksudnya kalla di sini, kita jumpa kalla yang seterusnya. Jangan lagi mereka berbuat demikian, jangan kamu sampai jadi begitu. Ubahlah sikap kamu tersebut. Allah kata ubahlah sikap kamu. Mereka pada hari itu akan ditutup daripada mana? Daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni paling takut kita. Sebab
Di akhirat nanti kalau saya tanya hari ini, semua akan kata ya. Kita nak tengok tak Allah? Memang kita nak tengok tak? Kita nak tengok. Memang kalau tanya siapa-siapa orang Islam nak tengok tak Allah? Nak. Tetapi di atas muka bumi ni, atas dunia ni, kita hidup dunia ni, kita tak boleh nak tengok Allah. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan kita boleh tengok Allah. Bila? Itu pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Di sini ayat ini Allah nak nyatakan, maka Allah tidak benarkan orang-orang ini tengok Allah. Allah tak benarkan dia tengok Allah. Maka maknanya ada di situ apa dia? Ada hijab, ada penghadap di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah hijab di sini adalah penghadap, ia adalah kesan daripada kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Allah Akbar, kita minta jauhlah, jangan tergolong daripada golongan ini. Mereka tidak akan dapat melihat Allah di akhirat nanti, dan ini adalah azab rohani. Azab rohani. Oh, memang pelik betul. Ia adalah kerana mereka tidak layak tengok Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tentu kita hendak tengok Allah ini. Tuhan yang menjadikan kita dan telah menjaga kita selama hari-hari ini. Setiap hari Allah kawal kita, Allah tengok kita, Allah jaga kita. Tetapi hari ini tak payah kata Allah sahajalah, kita ada mak ayah. Katalah kita tadi tiba mak kita beranak, tiba-tiba anak ramai sangat mak kita ni ada kat 14 orang. Kita ni anak yang ke-14. Mak kita tak ada nak jaga kita dah, bagi korang. Jadi anak mak akak kita tadi ceritalah kita, awak ni bukan anak kita sebenar, ada mak ayah yang sebenar. Rasa masa tu kita nak tengok tak mak ayah kita yang sebenar? Memang nak tengok. Begitulah perasaan kita hari ini. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengawalkan kita, yang menjagakan kita, yang mengaturkan kita hari ini. Allah memanglah. Tetapi itu semua duduk di bawah perkara-perkara gaib. Ya, tetapi mereka akan tetap dapat melihat neraka dan segala azab yang akan dikenakan kepada mereka nanti. Orang-orang yang berdosa ini, mereka akan tetap dapat melihat neraka dan azab yang akan dikenakan kepada mereka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan ditunjukkan dulu neraka tersebut. Sebelum dihumbankan ke dalam neraka ni, mereka akan ditunjukkan neraka dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka itu kepada mereka ditarik keluar dan ditunjukkan kepada ahli-ahli neraka tersebut. Dan apabila neraka itu ditunjukkan kepada mereka tadi, mereka akan terus melihat neraka, mata mereka akan terpaku. Ia adalah sebab azab rohani. Pada waktu itu kita tergamar. Orang yang melakukan dosa tersebut sangat tergamar. Tergamar tadi betapa teguknya sesaan neraka pada waktu itu. Maka ayat ini juga adalah sebagai isyarat dan dalil bahawa orang mukmin akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, iaitu wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang yang mukmin, wajah-wajah orang mukmin tersebut pada hari itu pada hari kiamat nanti berseri-seri. Kepada mana? Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Pada waktu itu orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah ini di akhirat nanti wajah dia berseri-seri. Ya. Senyum sokmo. Senyum sokmo katanya doktor. Maka azab mereka akan diteruskan. Ini adalah azab jasmani pula. Tadi azab rohani. Allah tak bagi tengok Allah. Lepas tu Allah bagi pula azab, tunjuk azab, dan Allah humbankan ke dalam neraka. Itu dari segi rohani. Lepas pada tu Allah nak tunjuk pula azab yang keseluruhnya dari segi jasmani pula. Bagaimana? Tadi tidak dapat melihat Allah, adalah azab rohani. Kemudian ditunjukkan neraka itu sendiri sebagai azab rohani juga. Sekarang disebut yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka yang benar-benar tadi, yang benar yang buat dosa tersebut masuk ke neraka. Al-jahim di situ adalah neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Kita pun sudah lama tahu yang mereka akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi dari segi bahasa yang digunakan dalam ayat ini adalah sedikit penerangan tambahan. Kalimah yang digunakan adalah salu di situ. Salu. Summa innahum lasalul jahim. Ia adalah bentuk isim fa'il
ia memberi isyarat yang mereka sendiri akan memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Kok mana-mana mereka ini akan sendiri akan masuk dalam neraka tersebut. Walaupun Allah memang masuk dalam neraka, kok mana-mana lafalu dia sendiri yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka yang hak masuk neraka tadi, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Itulah dulu mendustakan sangat, kata cerita dongeng lah apalah atas dunia. Tiba-tiba sampai hari kejadian, Allah kata apa? Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Masa tu barulah tak boleh nak buat apa lah kita. Sebab itulah orang-orang kafir pada waktu itu dia minta apa dengan Allah? Apa dia minta dengan Allah? Nak minta balik semula ke dunia. Nak menyesalnya, nak buat semula apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka pada waktu itu tidak ada dah pengampunan daripada Allah. Teruslah kamu dengan siksaan api neraka tersebut. Maka kita pergi yang seterusnya, ayat yang ke-18. Selesailah Sijin tersebut. Ayat yang ke-18 hingga 28, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu tentang Illiyin. Tadi Sijin, ni Illiyin pula. Dalam surah ini ada kalimah Illiyin. Ingat, saya nak cuba ringkaskan. Sijin tersebut iaitu untuk orang-orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa. Dan balasannya iaitu kitab yang tersebut hanya kitab untuk ahli neraka saja. Bila sebut Illiyin, jadi ayat yang ke-18 ini adalah ayat tabsyir, penerangan. Sekarang kita berubah kepada kisah orang yang baik. Tadi orang yang jahat, ni kita nak pergi kepada orang yang baik. Siapa kita? Kita yang duduk di surau hari ini, yang duduk di masjid macam-macam lah, yang buat perkara-perkara yang baik tersebut, maka kita adalah digolongkan dalam Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti. Berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Apa yang berbakti di situ? Kalimah kalla dalam ayat ini bermaksud tidak sama sekali orang kafir kata orang mukmin itu duduk dalam kerugian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak sama sekali. Sebaliknya, kita amal orang-orang yang berbakti itu berada di Illiyin. Siapa yang berbakti tersebut? Iaitu orang-orang yang melakukan kebaikan di atas dunia. Duduk di surau hari ini, dengar tazkirah, ambil benda-benda yang baik, maka buat benda-benda yang baik, maka semua tersebut duduk dalam kitab Illiyin, nama dia. Satu tempat yang mulia, Illiyin daripada kata dasar ulu, yang bermaksud tinggi di situ, tinggi. Jadi ia memberi isyarat yang kitab itu ditempatkan yang tinggi dan mulia. Semakin tinggi, semakin baik. Kitab amalan orang-orang baik itu akan dijaga oleh malaikat yang tinggi. Dan ruh orang yang berbakti berada di tempat yang tinggi, ruh mereka akan dinaikkan kedudukan yang tinggi. Ada beberapa pendapat tentang maksud Illiyin ini. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan tentang Illiyin ini, yang mana daripada Ali ibnu Talhah telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Menurut riwayat lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang dikemukakan oleh Al-Auf, catatan amal perbuatan mereka berada di langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Langit mana? Langit yang ketujuh. Adapun kitab Sijin tadi duduk di mana? Duduk di patak bumi tu yang ketujuh, bumi, lapisan yang ketujuh. Yang kitab Sijin tadi duduk dalam bumi tersebut, iaitu duduk di tingkat yang ketujuh. Adapun Illiyin ini kata ulama iaitu berada di langit yang ketujuh. Itu pendapat ulama. Apapun pendapat ulama ini, kita tak boleh nak fikir jauh, sebab dia adalah perkara-perkara ghaib. Kalau kita nak fikir jauh, jauhnya kita kena naik roket ni, pergi ambil kitab kita ni. Tak ada, jangan fikir itu. Itu adalah perkara-perkara ghaib. Ayat yang seterusnya, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah Illiyin itu?
Allah tanya kita, wa ma adraka ma illiyun. Tadi Allah tanya kita, wa ma adraka ma sijjin. Allah tanya juga, mu tahu tak sijjin itu apa? Tetapi di sini Allah tanya pula kita, iaitu wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Dan apakah yang membolehkan kamu mengetahui berkenaan dengan illiyin itu? Memang kalau tidak ada dalil yang sahih, maka kita tidak dapat tahu dengan pasti. Kita tidak dapat bayangkan apakah illiyin itu dan tidak dapat maklumat tentangnya, melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita kenalah belajar wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu sifat kitab di illiyin itu. Inilah sahaja ilmu yang pasti dan setakat ini sahaja. Kitabun marqum, iaitu kitab yang bertulis, sama dengan ayat yang tadi. Ianya adalah kitab yang sudah disiap bertulis. Kitab ini mengandungi nama ahli-ahli syurga. Berbezalah. Tadi ahli-ahli neraka. Bila sebut illiyun, maka dia adalah nama-nama ahli syurga yang ada dalam kitab tersebut. Dan amalan-amalan mereka semasa di atas dunia ni, yang hidup di atas dunia. Semoga kita termasuk di antara golongan ini. Betul? Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah masukkan kita ni, nama kita ni duduk dalam kitab ni. Itu yang kita mengharapkan. Maksudnya start daripada malam ni, ya Allah Tuhanku, letakkanlah nama aku ni dalam kitab illiyin. Maksudnya daripada golongan-golongan yang masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu betapa hebatnya kitab ini. Ni Allah nak cerita tentang hebatnya kitab ini. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini disaksikan oleh siapa? Iaitu malaikat-malaikat. Kitab ini disaksikan oleh malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bermakna kitab itu berada di tempat yang tinggi. Sangat mulia kitab tersebut. Kerana itulah tempat malaikat yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala boleh melihat dan menjaganya kitab tersebut. Maka yang seterusnya, para malaikat itu akan lihat keadaan kitab-kitab tersebut kerana hebatnya kitab yang disimpan tersebut. Mereka juga menjaganya kerana di dalamnya mengandungi tanda-tanda yang mereka yang di dalamnya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kedua, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nak cerita daripada ayat ini, ayat yang sama ada dalam surah Al-Infitar juga, ayat yang ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti tetap berada di dalam tempat yang penuh nikmat. Apa tempat tersebut? Iaitu syurga. Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa perkara nikmat yang diterima oleh ahli syurga. Cerita ni selepas pada ni ayat yang ke-23, Allah nak cerita tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Kita berhenti setakat ni. Boleh? Kita cuba tahu bila-bila. Cuba lagi. Ayat yang 23 tersebut insya-Allah kita akan sambung, iaitu nak menceritakan tentang nikmat-nikmat yang berada dalam syurga tersebut. Allah, kita sabar rasa nak dengar ini. Barulah kita rasa semangat. Semangat tadi nak teruskan kehidupan kita tadi, nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada persoalan, tak ada persoalan kita ini. Tak ada. Haji ada persoalan. Satu saya nak tanya. Benda kita dari mana kita? Jadi dosa kita tu yang kita duduk neraka berapa lama? Berapa lama boleh kita naikkan balik ke syurga? Ada tanda dari hitam, berapa lama dia duduk di hukum dalam neraka? Duduk dalam neraka tersebut. Okey. Sampai boleh ke syurga. Kalau nak cerita yang tu Haji, yang kita bawa dosa ni, maksudnya hari ni orang mukmin tetap akan masuk syurga. Tetap akan masuk syurga, tapi cepat dan lambat sahaja. Cepat dan lambat sahaja. Hak lambat tu kita takutnya. Hak lambat tadi sebab dosa kita banyak. Tetapi hari ini bila dosa kita tadi melibatkan dosa dengan manusia, hak manusia tadi. Contohlah haji tadi dah selesai dah pahala, ada dosa tadi. Dosa itulah yang akan masuknya
diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Berapa lama tersebut? Kalau kita nisbah hari ini, satu hari di atas dunia bersamaan dengan berapa? 1000 tahun di akhirat tersebut. Satu hari di atas dunia bersamaan dengan 1000 tahun. Okey, tak nak bayang kita hidup pun tak sampai 1000 tahun. Tak nak bayang. Tetapi hari ini dosa kita tersebut, yang mana kita dah selesai dah pahala, tapi dosa kita dengan manusia tadi, contohlah haji tadi ada dosa dengan haji noding. Maka dosa haji noding tadi, maka haji akan ambil. Sebab haji ada dosa dengan haji noding tadi, maka untukkan menghapuskan dosa haji noding tersebut, sebab dosa haji tadi dengan haji noding. Maka apa yang dosa-dosa yang melibatkan dengan haji noding tersebut, haji noding pada dosa, haji tu nak ambil dosa. Itu yang menyebabkan kita makin lama tadi. Sebab tu hari ini saya sebut tadi, iaitu nak selamatkan kita di akhirat nanti, kita elakkan diri kita ataupun kita minta awal-awal sebelum kita nak mati tersebut, dosa-dosa kita dengan manusia tadi dihapuskan ataupun dimaafkan. Itu yang paling baik. Sebab itulah kita sebelum nak mati tersebut, kita kalau boleh carilah orang-orang yang kita berdosa tersebut, supaya kita tadi tenang di sana. Dalam kubur apatah lagi, dalam kubur kita tak tahu yang tu. Azab-azab kubur tu kita tak tahu lagi macam mana ceritanya. Dalam kubur tu pun dah ada azab dah. Belum lagi sampai ke neraka jahanam. Okey, tempoh tersebut bergantung kepada dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Okey, boleh Haji? Okey ya. Kalau tak jelas lagi kita terang lagi. Insya-Allah. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa, saya akhiri tazkirah kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faghfirhu li wa hajatina wa la tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.